Daniel, unmute your mic. Maaf, saya terlupa nak unmute mic saya. Sekali lagi saya cuba mulakan sekali lagi sidang ini. Selamat datang, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua hadirin dan penonton, rakan media yang sudi hadiri sidang media kami. Tak lupa juga kepada rakan pekerja seperjuangan JPKK seperti cleaner, frontliner, pegawai pembersihan, tukang kebun dan juga pengawal keselamatan. Salam perjuangan dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Tujuan sidang media kita pada hari ini adalah untuk mengetengahkan isu yang dihadapi oleh frontliner yang dilupakan ataupun diabaikan. Macam mana boleh terlupa pun saya tak tahu kerana barisan hadapan frontliner ni yang paling penting dijaga kebajikannya dalam pandemik. Tetapi seperti yang ternyata dalam Belanjawan 2021, tiada perhatian diberikan kepada isu pekerja khidmat sokongan yang juga merupakan frontliners ni. Jadi saya ingin terangkan pertama, aturan sidang media ini akan dimulakan dengan kenyataan daripada dua panelis. Yang pertama merupakan saudara Dana Lachmi, anak perempuan Langaswaran, aktivis Persatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan yang juga merangkap pegawai perhubungan perusahaan ataupun Industrial Relations Officer untuk kesatuan pekerja frontliner itu. Dan kita juga ada jemput wakil pekerja kontrak yang juga merupakan mangsa penindasan sistem kontrak sendiri. 7 tahun dia bekerja sebagai pengawal keselamatan, saudara Yusni bin Mahnyok. Kemudian kita juga ada wakil pekerja untuk memberi kenyataan. Maksud saya selepas kita mendapatkan kenyataan daripada dua frontliner, kita ada panelis ketiga iaitu wakil daripada JPKK sendiri merangkap penyelaras iaitu saudari Siveran Jani. Dia akan menerangkan tentang aktiviti yang telah dirancang oleh JPKK dalam usaha untuk membawa isu ini kepada pihak yang berkenaan. Jadi selepas semua panelis bercakap, barulah saya akan buka sidang untuk pertanyaan daripada penonton dan juga sidang media. Sesi soal jawab akan kita buka dan adakan di hujung sesi. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput saudara Dana Lachmi, pegawai perhubungan perusahaan Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan, untuk beliau memberikan kenyataan mengenai perbandingan dari sudut sejarah, membandingkan faedah-faedah yang diberi kepada cleaners sebelum dan selepas menjadi pekerja kontrak. Dan juga mungkin dia akan memberikan sedikit makluman mengenai majikan-majikan dan juga berita-berita mengenai GLC. Dan juga bagaimana cleaners, frontliners dipinggirkan dan disisihkan dalam Belanjawan 2021. Dan juga saya minta saudari Dana untuk terangkan sedikit maklumat mengenai kempen kesatuan yang untuk pekerja yang belum tahu, kesatuan ini terlibat dalam perjuangan melawan penindasan dan pemerasan kesatuan dari majikan mereka, UEM Magenta, sudah lebih kurang berpuluh tahun juga. Dan termasuklah Jun lepas sampaikan mereka ditangkap oleh hanya kerana cuba untuk menyuarakan ketidakpuasan hati. Jadi saya jemput Dana untuk berikan kenyataan yang beliau telah sediakan. Dipersilakan. Okay, salam perjuangan, salam kesatuan. Terima kasih kepada saudara Daniel. Okay, terlebih dahulu biar saya terangkan sedikit mengenai bagaimana pekerja pembersihan di hospital kerajaan dijadikan sebagai pekerja kontrak. Okay, sebelum penswastaan diimplement secara penuh pada tahun 1997 oleh Tun Dr. Mahathir, pekerja pembersihan merupakan ayema atau pekerja am di hospital kerajaan. Pada masa itu mereka adalah kaki tangan kerajaan. Mereka menikmati segala faedah daripada kerajaan seperti kenaikan gaji tahunan, bonus, allowance perubatan, cuti tahunan dan cuti sakit mengikut tahun perkhidmatan mereka. Tetapi selepas penswastaan ini telah diimplementkan, pekerja am ini telah dijadikan sebagai pekerja pembersihan specifically. So dia orang narrow down jadi sebagai pekerja pembersihan dan segala faedah-faedah yang telah diberikan itu telah ditarik balik
yang kenaikan gaji tahunan tu tidak diberikan, lepas tu bonus tidak diberikan, and cuti tahunan dan juga cuti sakit tu semua tidak mengikut tahun perkhidmatan mereka. Dan mereka juga telah dijadikan sebagai pekerja kontrak di mana mereka telah disumber luarkan atau outsource kepada syarikat lain, syarikat kontraktor. Selepas menjadi pekerja kontrak ini, memang ada pelbagai masalah seperti yang saya katakan tadi, ada masalah gaji, kenaikan gaji, semua ini. Dan faedah-faedah ini telah diikuti sama seperti pekerja baru yang masuk kerja, walaupun pekerja yang sudah berkhidmat selama 20 tahun pun faedah dia sama seperti pekerja baru. Sebagai contoh, let's say ada pekerja yang kerja selama 20 tahun di sebuah hospital kerajaan, tetapi faedah dia sama seperti pekerja yang baru masuk untuk 1 hari kerja. So means untuk 20 tahun tu faedah dia memang tak dinaikkan atau ditambahkan. So dia akan jadi pekerja baru balik selepas sistem kontrak ini diperkenalkan pada masa itu, dan sehingga sekarang sistem kontrak ini masih digunakan oleh kerajaan. Okey, kita terdapat 5 majikan prinsipal yang telah menerima kontrak daripada kerajaan, iaitu Agenta Mediserve, Redicare, Medivest, One Medivest dan Sedafiat. Salah satu majikan prinsipal ini iaitu Agenta Mediserve adalah subsidiary UM Magenta yang merupakan syarikat GLC. Dan walaupun pekerja ini dikontrakkan kepada syarikat yang ada kaitan dengan GLC, tetapi tak ada apa-apa perubahan. So pekerja masih dimangsakan dan segala faedah-faedah pun tidak ada sebarang perubahan. So gaji mereka sehingga hari ini hanya 1,200, dan cuti tahunan dan faedah-faedah lain macam cuti sakit, semua ini sama saja, sama seperti pekerja baru. Dan ini tidak dikemaskini atau dinaikkan untuk pekerja. Jadi penswastan ini hanya memindahkan masalah-masalah kepada kos sosial seperti masalah kesihatan dan pertikaian di tempat kerja, tetapi pada asalnya yang penswastan ini mereka cakap ini adalah untuk menjimatkan kos perbelanjaan. So penswastan ini tidak membawa apa-apa kebaikan kepada kaum pekerja. Lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19 ini, pekerja pembersihan di hospital kerajaan merupakan salah satu barisan hadapan frontliners yang berusaha sedaya upaya untuk mengawal pandemik ini. Akan tetapi baru-baru ini apabila belanjawan 2020-2021 diumumkan, pekerja pembersihan disisihkan dan dipinggirkan sama sekali dalam pemberian one-off insentif, dan mereka hanya fokus kepada petugas kesihatan yang lain yang mengendalikan kes COVID ini, sebagai contoh doktor jururawat. Tapi pada masa yang sama, pekerja pembersihan juga memainkan peranan yang penting. Tanpa mereka, saya rasa COVID ini pun tak dapat dikawal. Jadi ini adalah tindakan yang sangat-sangat tidak adil kepada pekerja pembersihan, serta dan seharusnya mereka harus dilindungi oleh kerajaan iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ketidakadilan semua ini berlaku disebabkan oleh sistem kontrak ini. So kerajaan dia hanya dia hanya memberitahu yang pekerja pembersihan ini adalah di bawah kontrak. So mereka tidak boleh memberikan faedah-faedah ini. So ini adalah satu ketidakadilan, saya boleh cakapkanlah ketidakadilan kepada segala pengorbanan frontliners ini, pekerja pembersihan ini,
semasa keadaan yang sangat serius ini. Okay, pada masa yang sama di sini saya juga ingin mengambil peluang ini untuk memperkenalkan kempen kesatuan kami, iaitu cleaners juga frontliners. So sini saya ingin tekankan cleaners juga adalah frontliners. Mereka bukan pihak-pihak yang lain. Mereka juga adalah frontliners dan kami menggesa kerajaan untuk mengiktiraf pekerja pembersihan ini sebagai salah satu frontliners dan memberikan segala faedah-faedah yang diberikan kepada frontliners yang lain dan menghargai segala pengorbanan mereka di masa yang sangat serius ini. Dan juga kami memerlukan sokongan daripada umum terutamanya untuk menjayakan kempen ini. Kalau umum, kalau orang awam hendak memerlukan apa-apa maklumat mengenai kempen ini, boleh datang ke Facebook kami, Kesatuan Pekerja Hospital Kerajaan, untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kempen kami. Dan juga kami berharap terutamanya orang awam akan menjayakan kempen ini untuk menghapuskan sistem kontrak dan jadikan frontliners sebagai kaki tangan kerajaan. Sekian, terima kasih. Salam perjuangan. Dan diharapkan dengan pelancaran kempen ini, kita dari JPKK dan kementerian pihak dana juga dapat bersama bekerja membantu agar frontliner kita tidak dapat lagi diabaikan dan keadilan untuk mereka diperjuangkan lah. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dana. Salam perjuangan. Seterusnya saya ingin menjemput wakil pekerja kontrak yang dah 7 tahun bekerja pengawal keselamatan dari JB, Encik Yusni bin Mahnyok, yang saya percaya Encik Yusni sendiri pun setuju kalau saya cakap yang Encik Yusni merupakan mangsa sistem kontrak yang menindas dan menjana kemiskinan di kalangan kaum pekerja. Beliau akan menyatakan mengenai tuntutan pekerja kontrak dan juga menceritakan pengalaman beliau bekerja di bawah sistem kontrak yang langsung tidak mementingkan kebajikan frontliner seperti beliau dan ramai lagi luar yang berada di luar sana. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin persilakan saudara Yusni untuk berikan kenyataan beliau. Dipersilakan saudara. Terima kasih Encik Daniel. Saya Yusni, salah seorang mangsa kata orang dalam kata orang sistem kontrak ni. Saya bekerja sebagai pengawal keselamatan dah selama 7 tahun. Kalau nak ikutkan pengalaman saya bekerja lah, saya dah bekerja kat sini dah banyak tempat, dan kalau nak ikutkan sistem kontrak ni banyak mendatangkan masalah kepada pekerja-pekerja kontrak macam kita orang. Terutamanya macam kita orang ni, diorang tak ambil kisah tentang kebajikan pekerja. Yang keduanya, kita orang ni dah dibuat macam hamba. Hak bersuara pula kita orang memang tak diambil kira. Kiranya pekerja-pekerja bersuara, macam pengalaman saya yang dah kata orang dah bekerja 7 tahun, bila kita bersuara untuk mendapatkan hak kita tentang bertanya cuti lah, basic lah, dengan cuti tahunan, dengan cuti sakit. Bila kita bertanya hak kita, kita pula dibagi dapat surat amaran. Kalau surat amaran tu, setakat surat amaran biasa tu tak apalah. Surat amaran terus buang kerja. Mengatakan kita ni macam kata orang tak mengikut peraturan, tidak mengikuti pegawai peronda, macam-macam lah lagi. Yang salah satunya kadang saya pelik bila saya dah tengok rakan-rakan dah ada kena yang sampai 5 surat amaran. Diorang nak bersuara pun tak berani kerana takut, sebab takut diambil tindakan yang sama. Banyakkannya saya tengok pula diorang takut bersuara mungkin faktor usia. Lepas tu kebanyakannya diorang ni kadang tak semuanya celik IT. Lepas tu ada yang pekerja-pekerja majikan ni pula
ada yang mesti tak ada sijil kelayakan khusus daripada KDN, tak tahu membaca dan menulis. Jadi itu salah satu sebab banyak pekerja yang tak berani nak bersuara. Macam mana nak bersuara tu pun diorang tak berani nak ambil tindakan terhadap company-company yang telah kata orang kerja mereka dah dikontrakkan. Kebetulan pula dengan ada sistem orang tengah, kesan pekerja tu memang banyaklah. Masuk kata orang ada sistem orang tengah ni, bila hak pekerja dengan badan-badan yang sepatutnya kena ambil tahu tentang hal ni pun buat macam ambil indah tak indah. Nak bila bertentangan dengan jenis kata orang jenis penyakit macam COVID-19 ni. Bila kena COVID-19 ni, kebanyakan majikan langsung tak ambil kisah tentang kata orang bab-bab kesihatan kerja ke tak kerja. Bila kita bertanya, kita juga pekerja yang dipersalahkan. Kita kadang bekerja lebih daripada 7 tahun, ada yang lebih daripada 20 tahun, 8 tahun. Tapi kenapa mesti kata orang nak dikira macam pekerja baru kerja 1 hari. Dalam undang-undang kerajaan yang tetapkan tak berpihak pada pekerja. Sebab ketidakkecekapan pentadbiran lah. Tadbiran, undang-undang yang mana kerajaan dah sepatut sediakan tak dipraktikkan oleh majikan. Nak tengah musim-musim pandemik macam ni. Kita kalau dapatlah, bila benda ni dapat diterapkan kepada pekerja kontrak, kepada pekerja tetap, sekurang-kurangnya pekerja cleaner, frontliner, yang jenis kata orang diabaikan, dapat terbela masa depan. Nak tengah musim-musim pandemik macam ni. Itu je lah yang saya dapat. Saya harap pihak kerajaan dapat memahami masalah pekerja-pekerja swasta, pekerja-pekerja kontrak macam kita orang ni. Ya, Cik Daniel. Okey, terima kasih Yusni. Kita sudah dengar keadaan frontliner dari wakil frontliner cleaner. Kita sudah dengar rumusan daripada pengalaman sebenar seorang frontliner pengawal keselamatan macam Cik Yusni. Terima kasih Cik Yusni kerana dapat hadir bersama kita hari ini. Jadi bagaimana? Sama-sama. Jadi bagaimana pula dengan pekerja lain? Ramai pekerja yang sebenarnya salurkan aduan dan rekod video untuk tayangkan hari ini. Tapi kita ada masalah teknikal sikit yang tak dapat siarkan video itu. Tapi video itu akan di-share selepas sidang media ni habis. Tapi tak apa, dua panelis sebelum ini pun dah memberikan gambaran yang cukup menyedihkan mengenai keadaan semasa keterabaian pekerja kontrak dan frontliner. Mungkin penonton dan rakan media tanya-tanya bagaimana JPKK bercadang untuk membawa kempen ini ke arah perhatian kementerian-kementerian dan ahli politik yang berkenaan supaya cadangan polisi ini dapat dibicarakan dan diluluskan di Parlimen dan dalam Belanjawan 2021. Oleh kerana itu saya ingin menjemput Sri Ranjani untuk menerangkan langkah-langkah bagi mencapai tuntutan kempen ini. Dipersilakan Sri Ranjani. Terima kasih saudara Daniel dan terima kasih kepada pihak media yang sedang menonton sidang akhbar kita hari ini dan juga kepada kawan-kawan kita, penyokong-penyokong untuk kempen kita yang sedang mendengar. Salam perjuangan. Dan seperti mana kita punya kawan-kawan pekerja tadi yang telah menjelaskan betapa ada masalah kerana sistem kontrak yang diamalkan di premis kerajaan ini. So hari ini kalau kita tengok sidang akhbar ini adalah untuk melancarkan satu kempen
supaya sistem yang menindas pekerja ni dan sistem yang ada kronisma ini perlu dihapuskan. Dan kita mau kembalikan jaminan kerja kepada pekerja. Itu adalah tuntutan kami yang utama dan kita mau lancarkan hari ini. Dan bagaimana membawa tuntutan ini kepada pihak-pihak di luar untuk mendapat sokongan dan juga kepada pihak kerajaan untuk mengubah polisi. So salah satu beberapa aktiviti yang ada dalam perancangan kita adalah, pertama, kita akan lancarkan satu petition online. Selepas PC ni, selepas sidang akbar ni, kita akan lancarkan petition online supaya untuk mengumpulkan sokongan pekerja di luar, bukan sahaja pekerja-pekerja kontrak, tapi pekerja secara keseluruhan untuk menyokong tuntutan ini, dan juga orang awam yang bukan dalam pekerja golongan kategori ini juga boleh sokong. So petition ini akan dilancarkan selepas ini, dan juga kita akan anjurkan forum di social media dan di media forum. Lepas tu kita juga akan membincangkan apakah asasnya kita menuntut tuntutan ini. Sebab pihak JPKK juga telah menjalankan satu kajian yang komprehensif mengenai polisi ini dan kenapa polisi ini ada banyak masalah. Dan juga kita ada saranan kepada kerajaan. So kita akan membuat forum, 2 atau 3 forum akan diadakan untuk membincangkan hasil kajian kami, juga akan beritahu nanti. Dan juga kita juga ada cadangan untuk membuat memanggil NGO dan juga kesatuan lain untuk datang bersama dengan kita untuk menjayakan kempen ini. Ini bukan satu kempen yang hanya boleh dijalankan oleh satu kumpulan JPKK sahaja, manakala kita juga perlukan sokongan-sokongan dari kumpulan lain supaya kita boleh menjayakan dan kita boleh menghapuskan sistem kontrak ini. Dan kita ada cadangan juga, kalau kita tengok JPKK sekarang, kita punya lebih fokus adalah pekerja-pekerja kontrak di premis kerajaan, terutamanya di hospital dan juga di sekolah. So kita juga akan membawa tuntutan kami ini kepada kementerian yang relevan tentang tuntutan ini. Kalau kita tengok, kita akan pergi kepada untuk menyerahkan memorandum kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kewangan. So kita ada 4 kementerian ini kita akan serahkan memorandum. Dan juga sebagai aksi kemuncak, kita juga ada cadangan untuk menyerahkan memorandum kepada Perdana Menteri kita dan juga mengadakan perbincangan dengan parti-parti pembangkang supaya semua pihak pun ada tanggungjawab masing-masing untuk membawa perubahan polisi ini supaya kita boleh menghentikan segala penindasan, segala masalah yang sekarang pekerja kontrak di sekolah dan di hospital dan juga di banyak tempat bangunan-bangunan kerajaan seperti pengawal keselamatan, pembersihan dan juga pekebun semua. Yang ini adalah pekerja-pekerja B40. Dan kita melalui sistem kontrak ini, kita menekankan lagi kehidupan dan hak pekerja kontrak ini. So itu adalah kita punya cadangan macam mana kita mau membawa kempen ini ke tahap yang seterusnya, dan kita harap semua yang menonton dan juga sebarkan tuntutan kita di luar dan dapatkan sokongan kepada kami melalui beberapa rancangan yang kita telah menggariskan tadi, dan boleh hubungi kami untuk menjadi sebahagian daripada pihak kempen kami. Itu sahaja, salam perjuangan. Salam perjuangan saudari. Saya harap saudari Jani telah menerangkan persoalan yang masih belum terjawab oleh penonton dan rakan media. Tapi sebelum tu saya dapat berita baik daripada staf teknikal JPKK yang menyatakan kita dapat siapkan video
tuntutan daripada pekerja yang banyak tak dapat hadir dalam sidang media hari ini, tapi mereka banyak salurkan video aduan pada kami dan mereka minta untuk kami tanyakan untuk tunjukkan keadaan sebenar pekerja-pekerja frontliner yang mereka hadapi sekarang. Jom kita saksikan sama-sama. Dari Barisan Nasional ke Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional tetap sama juga, macam ni juga, tak ada perubahan. Mereka kata simpati pada frontliner, tapi mereka juga potong sana, potong sini. Saya lebih 5 tahun kerja sebagai cleaner di sekolah kerjaan. Kerja cleaner gaji sangat rendah setiap 3 tahun sekali. Kontraktor tukar, dulu masa kontraktor tukar saya dibuang kerja, sekarang saya dapat kerja balik di sekolah ini. Walaupun kerja cleaner tetap, tetapi kita cleaner tiada jaminan. Sebab kita terus kerja di bawah sekolah. Kita tiada mahu sistem kontrak ini. Saya Zuraidi bin Hairuddin yang mewakili pekerja kontrak dari pejabat kerajaan ingin menuntut semula hak kami sebagai pekerja. Yang pertama, serapkan pekerja kontrak sebagai pekerja tetap. Hapuskan sistem kontrak di premis-premis kerajaan dan jadikan kami pekerja tetap dengan mewujudkan jaminan kerja pada semua pekerja pengawal keselamatan, pembersihan dan tukang kebun di premis kerajaan. Saya nak serikat kerja sekolah menengah ketenangan dekat 10 tahun. Tapi saya nak minta, kenapalah kita orang sampai bila-bila pun nak kena kontrak saja dah. Gaji cleaner sekarang rendah sangat. Tak ada kenaikan gaji setiap tahun. Kerja 10 tahun pun gaji sama juga, tak ada kenaikan gaji. Tu kita cadang nak hapuskanlah kontraknya, kontrak pembersihan ni. Kita nak dia bagi cleaner pekerja tetap lah. Macam pekerja tetap, gaji pun tetap, ada kenaikan gaji setiap tahun. Oleh itu saya sarankan supaya kerajaan memandang serius masalah kami di peringkat bawahan ini dan kami boleh diserap terus ke bawah kerajaan tanpa melibatkan kontraktor dan orang tengah. Yang kedua, hapuskan kroni dan orang tengah. Guna dana untuk menambah baik faedah kepada pekerja seperti naikkan gaji minima, cuti tahunan, cuti sakit dan jadikan kami pekerja tetap ataupun beri kontrak yang lebih panjang. Saya Hasibiah binti Mak Asin telah bekerja cleaner selama 12 tahun. Sepanjang saya bekerja di bawah kontraktor, macam-macam masalah kami hadapi. Pertama, masalah gaji lambat. Kadang-kadang sampai belas-belas hari bulan baru dapat gaji. Dan kedudukan kami sebagai pekerja tidak tetap, bila-bila masa saja kami boleh diberhenti. Saya pernah bekerja bersama 4 buah syarikat kontraktor. Pernah satu syarikat tidak mencarung KWSP, tetapi gaji ada ditolak. Sekarang kerja pembersihan cleaner dekat sekolah diurus oleh orang tengah, kontraktor. Semua arahan datang dari pihak sekolah. Semua kontraktor mengurus gaji dan barang-barang pembersihan lah. Ini kita orang tak nak kontraktor yang uruskan cleaner, kita nak pihak sekolah yang uruskan semua.
Kerja bawahan ni susah. Umur dah 50 lebih. Anak 5 orang. Nak bayar gaji peringkat-peringkat ni untuk apa lagi? Saya akhiri dengan perkara yang ketiga, kurangkan perbaziran dan cekapkan pentadbiran. Senarai hitamkan kontraktor yang melanggar undang-undang kerja, wujudkan sistem tender yang telus dan bersih dengan mendedahkan garis panduan pemilihan kontraktor kepada pihak awam. Bila masa 4 jam OT, kita 7 dengan 3 sudah habis kerja. Lepas 4 jam kita OT. Tapi tu OT juga kita punya gaji berapa kita tak faham. Tapi gaji naik juga. Gaji ada naik. Tapi dia punya sistem kita belum faham. Dari Barisan Nasional tu, Pakatan Saya percaya penonton dapat memahami rintihan dan tuntutan dari pekerja tadi, dan di hujung video ada satu slide yang menunjukkan petition ataupun cara untuk menyokong kempen ini. Saya percaya Sivilan Jani boleh menerangkan sedikit tentang apakah cadangan yang akan dibuat setelah kita dapat mencapai target tanda tangan dan berapa tanda tangan yang kita cuba untuk capai. Terima kasih Daniel. Sekarang dalam online sidang akhbar ni kita lancarkan secara online, petition online, dan juga selepas ini kita juga akan edarkan petition online ni di semua social media kita, dan kita sangat harap semua pekerja, kalau kita tengok JPKK punya sasaran sekarang ya, kalau kita tengok sasaran kita hanya di peringkat hospital dan juga di sekolah sahaja, kita ada lebih daripada 250,000 pekerja kontrak. Dan juga kita harap petition ini pergi lebih daripada itu, sebab kita mahu bukan sahaja golongan ini sahaja sokong untuk tuntutan ini. Saya rasa ini satu tuntutan yang patut disokong oleh semua pekerja di Malaysia dan semua orang di Malaysia untuk membawa perubahan polisi di peringkat atas. So kita harap kita boleh dapatkan sebanyak mungkin yang kita boleh dapat tanda tangan, dan kita akan serahkan petition ini kepada pihak kerajaan dengan sokongan yang kita dapat. Terima kasih Daniel. Terima kasih Sivilan Jani. Saya harap penjelasan tadi dapat menjawab soalan yang belum terjawab oleh penonton dan rakan media. Sekiranya ada yang masih belum terjawab, saya ingin buka sidang kepada pertanyaan dan persoalan yang ingin ditujukan kepada panelis. Saya minta jasa ataupun saya minta tolong untuk pekerja-pekerja kalau ada kekeliruan lagi pasal kempen ini, tolong tanya di ruangan Facebook kami, di ruangan komen. Kita ada dapat satu soalan daripada Alia Nur Azman. Dia bertanyakan bahawa adakah kempen ini melibatkan semua syarikat pembersihan di Malaysia ataupun certain company saja. Saya percaya saudari Sivilan Jani boleh jawab soalan ini. Saya rasa mungkin Cik Alia ni mungkin tidak begitu faham saya rasa kempen kita. Sebenarnya kempen ini untuk
melibatkan pekerja-pekerja pembersihan, pengawal keselamatan dan juga pekebun-pekebun yang bekerja di premis kerajaan. Di premis kerajaan maksudnya di hospital, di sekolah, sekolah kerajaan, di mana-mana bangunan kerajaan. Sebab sekarang mereka kerja di premis kerajaan tapi orang yang digajikan mereka adalah orang luar, syarikat swasta. So kita tidak mahu sistem ini. Kalau pekerja tu bekerja di sekolah, dia perlu digajikan terus daripada sekolah. So sistem kontrak ni kita nak hapuskan. Kita nak keluarkan orang tengah ni. Kita tidak mahu orang tengah ni. So ini lebih kepada fokus kita kepada pekerja-pekerja kontrak yang disumber luarkan kepada syarikat swasta di premis kerajaan. Terima kasih Suranjani. Saya percaya kita juga dapat soalan secara personal WhatsApp masuk terus ke phone saya daripada Amir. Dia tanya, adakah pekerja pengawal ni kerja 8 jam atau 12 jam? Saya rasa Encik Yusni boleh jawab sendiri soalan ni sebenarnya. Macam mana Encik Yusni sebenarnya? Kita menjawab soalan tadi daripada peserta tu sebenarnya keselamatan ni semua sekali seluruh Malaysia lah. Yang bekerja di permit-permit kerajaan termasuk hospital kerajaan ke sekolah ke undang-undang kerajaan ke semua sekali 12 jam waktu bekerja. Terima ke Cik Daniel dengan peserta yang bertanya tadi tu? Terima. Dia 8 jam dia kira basic. Jadi total work day 12 jam satu hari. Betul tu. Tapi kita juga ada banyak terima kes daripada sistem aduan pekerja siap yang dapat aduan banyak yang cakap pekerja dapat gaji basic 9 jam and OT dia kira 3 jam je macam tu. Ya, kebanyakannya ada majikan membayar pekerja-pekerja macam tu punya sistem lah. Ada yang kerja 12 jam tapi dibayar gaji cuma lah 6 jam, 9 jam. Kebanyakannya dia sistem gaji itulah. Tapi dia orang bertugas tetap 12 jam satu hari. Tapi cuma dibayar gaji cuma 9 jam, kadang 8 jam. Betul Cik Husni. Ya. Ini adalah antara salah laku yang sangat meluas lah dalam satu negara kan. Sistem kontrak tu sendiri menampakkan kekurangannya dalam melindungi frontliner macam Cik Yusni dan juga cleaner-cleaner pengawal keselamatan yang lain juga. Betul kan? Jadi saya ingin terima kasih Cik Yusni. Jadi saya ingin bawa naik soalan daripada Free Malaysia Today daripada Aina Aiman. Dia kata boleh ke ringkaskan cadangan atau permintaan jaringan pekerja kontrak kerajaan terhadap pihak kerajaan dan juga boleh tak huraikan bagaimana pandemik ni boleh memburukkan keadaan untuk pekerja. Saya percaya soalan pertama boleh dijawab oleh Suranjani dan kemudian Dana boleh jawab untuk soalan yang kedua. Saya rasa sebab Dana tadi ada terangkan tentang soalan kedua dalam dia punya kenyataan tadi. Dipersilakan Suranjani dulu. Terima kasih Daniel dan juga untuk soalan dari FMT ni, tuntutan kita yang pertama kita ada 3 tuntutan. Yang pertama adalah serak pekerja kontrak ni sebagai pekerja tetap di kerajaan. Sebab memang mereka kerja pun, tempat kerja mereka pun di sana juga. So serak balik dan ini bukan sesuatu yang tidak pernah, sesuatu yang baru. Ini memang dulu kalau kita tengok sebelum 1996, pekerja-pekerja ini semua adalah digajikan terus oleh kerajaan. Dan keadaan hanya bertukar, dibagi outsource
selepas 1996. So kita menuntut untuk kembalikan sistem macam dahulu. So tuntutan pertama adalah serat pekerja kontrak ini sebagai pekerja tetap. Yang kedua adalah hapuskan kroni, budaya kroni dan juga orang tengah. Sebab sekarang orang tengah, kontraktor ni tak ada kaitan dengan premis kerja dan tak ada kaitan dengan kerja yang mereka buat. So kenapa kita perlu ada kroni sebagai orang tengah ni? So kita tuntut untuk hapuskan budaya kroni dan juga orang tengah. Yang ketiga adalah jika yang ini kalau tindakan ini adalah satu tindakan yang boleh mengurangkan pembaziran. Kalau kita ambil keluar orang tengah ni, ia boleh menjimatkan kos dari segi kos pentadbiran bagi kerajaan dan juga boleh cekapkan pentadbiran. So ini adalah 3 tuntutan kita, serat pekerja kontrak sebagai pekerja tetap, hapuskan budaya kroni dan orang tengah, kurangkan pembaziran dan cekapkan pentadbiran. Itu saja, saudara. Silakan Dana untuk menjawab soalan yang kedua. Okay, terima kasih saudari Aina atas soalan. So bagaimana pandemik COVID-19 ini memburukkan keadaan pekerja? So seperti yang saya katakan tadi, pekerja pembersihan first of all tidak diiktiraf sebagai frontliners oleh kerajaan. So segala faedah-faedah yang diberikan kepada frontliners ini tidak diberi kepada pekerja pembersihan. So mereka dianaktirikan. So macam contoh macam saya cakap tadi yang one of incentive tu, mereka langsung tidak menghargai pengorbanan pekerja pembersihan. Dan juga perlindungan yang diberikan kepada pekerja semasa pandemik ini. So kami juga ada terima banyak aduan, sebagai contoh, pekerja yang bertugas di ward COVID diarahkan oleh majikan untuk kerja di ward biasa. So sini ada banyak risiko dalam penularan wabak COVID ini. So majikan langsung tidak memberikan perlindungan yang lebih kepada pekerja, terutamanya masa-masa yang sangat serius seperti ini. Dan juga pekerja pembersihan dilayan macam hanya sebagai isu yang remeh-temeh. Macam contoh yang macam kita dapat aduan daripada hospital yang mana mereka dah buat swab test tapi mereka tidak dikuarantin. So pekerja pembersihan tidak dikuarantin, takut tak cukup pekerja. So ini semua adalah masalah-masalah yang tengah berlaku semasa COVID ini. Dan juga pembuangan kerja juga sangat berisiko tinggilah. So ada kami juga terima pembuangan kerja tidak sah. So ini adalah masalah-masalah yang tengah berlaku semasa COVID ini. Saya harap saudari sudah dapat penjelasan lah. Terima kasih. Terima kasih Dana. Kita juga ada soalan daripada Muhammad Kamal yang bertanya lebih kepada pelan hadapan JPKK setelah kempen ini berjaya dicapai matlamatnya. Apakah matlamat JPKK selepas kempen ini untuk memperjuangkan nasib pekerja kontrak? Saya rasa Jani boleh jawab lah. Silakan Jani. Okey, kalau kita tengok apakah plan, ini adalah memang satu plan sekarang yang tadi kita telah bincangkan apakah langkah-langkah kita mau ambil untuk membawa tuntutan ini kepada kerajaan. Sebab macam mana pun ini adalah satu isu yang memerlukan satu penglibatan kerajaan untuk membawa sebarang perubahan polisi. So sehingga perubahan itu berlaku, kita perlu teruskan kita punya perjuangan. Kita perlu teruskan tekanan-tekanan yang patut kita beri kepada pihak-pihak yang relevan, terutamanya pihak kerajaan dan juga pihak macam orang awam. Kita kena kuatkan sokongan tu dan juga kena
tingkatkan tekanan itu kepada kerajaan dan perlu ada banyak perbincangan dengan kerajaan. So itu langkah-langkah macam ini perlu diteruskan secara berterusan supaya sehingga kita boleh capai kita punya matlamat untuk hapuskan kerja sistem kontrak ini. JPKK juga ada melancarkan satu inisiatif untuk aduan pekerja, sistem aduan pekerja yang dipanggil dalam singkatannya SIAP lah. Maksudnya kalau pekerja yang ada masalah boleh kontak hotline itu dan kami akan cuba siapkan aduan itu. Jadi saya nak utarakan soalan daripada Siva Rajan. Dia tanya kenapa tak ada penguasaan daripada JTK. Saya rasa macam nak bagi soalan ni dekat saudara Yusni lah sebab dia ada banyak pengalaman bekerja dengan berhandle dengan birokrasi mekanisme aduan kerajaan. Macam mana pekerja frontline ni macam Yusni hadapi kesusahan ketiadaan penguasaan daripada JTK. Terima kasih kepada saudara Siva Rajan Amorogong kenapa tidak penguasaan daripada JTK. Macam pengawas tamatan ni kebanyakannya mereka ada yang setengahnya dah buat laporan daripada JTK, ada yang setengahnya pula dah diambil tindakan. Tapi ada setengahnya pula pekerja-pekerja kita ni yang jenis takut nak bersuara, takut nak ke tengah, jadi tak sampai ke JTK. Sedangkan saya yang dah kata orang salah satu mangsa pun dah ada juga membuat laporan ke JTK dan sekarang pun tengah dalam kata orang perbincangan untuk seterusnya lah untuk tindakan yang diambil oleh JTK. Saya tinggal patuh saja. Mungkin si Beranjani boleh komen kenapa JTK susah nak dapatkan feedback. Kebanyakannya JTK dah ada. Yusni nak cakap apa saudara Yusni? Kebanyakannya JTK dah ada ambil tindakan. Tak apa, saya teruskan ya. Cuma kadang Okay, mungkin I cuba bagi jawapan ringkas lah. Kenapa tiada penguatkuasaan dari JTK ya? Selalunya alasan yang kita tengok adalah tidak cukup orang untuk membuat penguatkuasaan. Hanya ada lebih kurang 10 hingga 20 pekerja staff di JTK dan mereka kena ambil aduan, mereka kena kendalikan kes dan mereka juga kena buat penguatkuasaan. Saya rasa ini satu perkara yang sangat penting, penguatkuasaan. Sebab betapa cantik pun you punya undang-undang, kalau di realiti undang-undang itu orang tidak mematuhi undang-undang itu, macam mana kita boleh mengatakan itu adalah satu undang-undang yang berjaya dan juga bermanfaat kepada pekerja. So, kebanyakan undang-undang macam satu contoh yang paling simple adalah undang-undang macam gaji minimum. Masih juga ada banyak tempat gaji minimum belum dilaksanakan. So apa yang kita perlukan adalah lebih kepada penguatkuasaan. Untuk melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan, masalah besar adalah tidak cukup orang untuk buat. Itu adalah salah satu isu yang diutarakan oleh JTK juga semasa kita mengadakan meeting. So kerajaan perlu tengok dalam bajet, ini adalah isu yang penting. So mungkin perlu ada lebih alokasi, lebih peruntukan untuk penguatkuasaan ini, untuk meningkatkan pekerja untuk membuat penguatkuasaan. So itu yang perlu dilakukan. Betul tu saudari. Kita juga ada terima soalan daripada Nyi Wing Hong yang tanya, mungkin ini ditujukan kepada saudara Yusni lah. Saya dengar ada pengawal yang mengambil
saya ada dengar pengawal yang diambil oleh majikan sebelum dijalankan training di KDN. Saya rasa di KDN, Kementerian Dalam Negeri. Betul ke tidak Pak Yusni? Majikan maksudnya boleh buang mereka dengan alasan tak terjalankan training di KDN. Ini salah satu taktik untuk, ya, saya rasa Encik Yusni lagi boleh terangkan pasal ni. Macam saya pengalaman jadi pegawai dah selama 7 tahun. Ni Wing Hong tahu saya macam saya dah ada CJ KDM untuk training pengawal syarikat. Tapi ada setengah company dia tidak patutnya boleh membuang. Alasan tak ada training kepada pekerja. Patutnya syarikat yang kena hantar pekerja tu sendiri. Bukan pekerja tu sendiri yang kena pergi. Jadi tak boleh nak buang pekerja tu. Walaupun dia kerja. Betul Cik Yusni. Ini salah satu. Betul Cik Yusni. Ini salah satu taktik untuk goyahkan kestabilan jaminan kerja tu untuk pekerja lah. Senang mereka nak dipecat oleh majikan kalau tak ada sijil macam tu kan? Ya, betul. Baiklah, terima kasih Cik Yusni. Saya nak tujukan soalan seterusnya kepada Dana pula. Dana, ada orang yang tanya kenapa PPE ni siapa punya tanggungjawab? Majikan ataupun kerajaan? Silakan Dana. Terima kasih kepada Ni Wing Hong. Mengenai PPE ini, sebab tu kami cakap kalau pekerja pembersihan ini dijadikan sebagai kaki tangan kerajaan yang akan terus berhubung dengan pekerja. Tetapi sekarang ada orang tengah, so majikan juga harus bertanggungjawab kepada kebajikan dan perlindungan pekerja. So di dalam situasi sebegini, kerajaan pun sudah cuci tangan. So sekarang, dan bagaimana kebajikan pekerja terbela? Dijaga oleh siapa? So majikan saya rasa pada keadaan sebegini, kerajaan dan juga majikan harus bekerja sama untuk menjaga perlindungan dan kebajikan pekerja. Dan seharusnya majikan harus lebih bertanggungjawab terhadap pekerja kerana kerajaan sudah bagi peruntukan kepada majikan. Dan sepatutnya majikan yang kena memberikan PPE ini semua kepada pekerja. Dan saya rasa kedua-dua pihak harus bertanggungjawab terhadap pekerja pembersihan. Saya setuju. Terima kasih Dana. Pihak majikan kena jalankan tanggungjawab mereka sebagai majikan untuk jaga kebajikan pekerja dan kerajaan pun kena jaga kebajikan pekerja melalui pemantauan terhadap kontraktor, betul. Kemudian kita ada soalan daripada Encik Ashraf Bazli, Muhammad Ashraf Bazli. Dia point out yang hari tu kenyataan media daripada Agenta cakap swab test dijalankan untuk assurance je. Jadi cleaner-cleaner tu tak ada close contact dengan pesakit COVID pun pada diorang. Betul ke mereka dipaksa kerja ni ada close contact? Kalau betul memang tak patut. Dana boleh komen sedikit tentang komen ni? So kejadian ini berlaku di Hospital Bukit Mertajam di mana 2 hingga 3 pekerja telah dijalankan swab test. Tetapi prosedurnya adalah selepas dijalankan swab test, mereka hendaklah dikuarantin selama 3 hari sebelum mendapatkan keputusan sama ada ia adalah positif atau negatif. So selama sehingga mendapatkan keputusan tu mereka harus dikuarantin. Tetapi pekerja yang terbabit tu mereka telah diarahkan untuk bekerja semula. Dan juga sehingga mereka tunggu pada hari itu mereka tidak diberi apa-apa makanan pun oleh supervisor lepas dijalankan swab test tu. So mereka hanya diberi makanan pada waktu petang oleh ahli keluarga mereka. So ini semua adalah tindakan majikan yang sangat-sangat teruk dan sepatutnya ini semua tidak patut berlaku. So sebab mereka adalah pekerja pembersihan adalah pihak yang terus berdepan dengan risiko COVID-19. Dan seharusnya mereka harus dilayan seperti orang-orang lain, frontliners yang lain
yang juga turut yang telah diadakan kuarantin. So saya rasa memang hari itu memang ada benda ni berlakulah, memang tidak dikuarantin. Ya, terima kasih Dana untuk jawapan tu. Banyak soalan sebenarnya yang datang daripada concern daripada penonton tentang cleaner sebenarnya. Macam soalan daripada Nina yang menyoalkan tentang cleaner di hospital tak ada PPE lagi ke? Syarikat tak bagi PPE? Ya, Nina, memang kes ni sejak awal PKP lagi. Banyak kes yang cleaner dapat satu mask satu hari, ataupun dari kes Cik Yusni sendiri, saya dengar pengawal keselamatan dapat satu mask 1 tahun. Betul Cik Yusni? Ya betul tu. Sedangkan musim COVID macam gini pun patutnya majikan kena siapkan peralatan tentang kebersihan untuk pekerja-pekerja. Ini ada ke face mask takat satu lai saja. Satu keping untuk 3 tahun tempoh perkhidmatan. Kalau kata sanitizer tu mungkinlah kata orang cukup. Tapi face mask tu yang penting. Sanitizer sebulan satu pun tak cukup, Mayus ni. Ya. Tapi kadang ada pihak syarikat ni, dia kadang tak berat tentang sistem kebersihan tu. Itu yang kadang kita mendapat feedback rapat. Kalau kena kawasan tu, kawasan dah diklasifikasikan sebagai merah. Dia kena kerja. Tapi tentang prosedur keselamatan tak diambil kira. Tu yang kadang pekerja-pekerja ni susah nak cakap lah. Terima ke? Betul Cik Yusni, memang ini dugaan besar untuk pekerja-pekerja frontliner daripada pelbagai sektor lah, terutama di sektor kerajaan yang dalam public hospital dan public sekolah. Soalan daripada Sugu Marin Sugu, soalan terakhir yang saya rasa kita akan ambil untuk sidang media ini. Dia tanya, ada ke mana-mana ahli parlimen yang turut serta dalam kempen ini? Buat setakat ini, kalau Saudara Jenny izinkan saya untuk jawab, saya rasa memang tak ada lagi. Tapi kita ada plan untuk cuba untuk dapatkan perhatian mereka lah. Contohnya dalam minggu depan kita akan hantar memorandum kepada menteri-menteri, kementerian-kementerian yang berkenaan, pendidikan, kesihatan, kewangan dan juga sumber manusia. Maksudnya dalam beberapa minggu yang akan datang, setiap minggu kami akan cuba hantar memorandum kepada menteri-menteri ini. Kami akan cuba dapatkan perhatian dan juga sokongan daripada pekerja-pekerja untuk cuba sampaikan isu ini terhadap menteri untuk dibicarakan ataupun dilunaskan sebagai polisi lah dalam belanjawan 2021. Ya, tapi dulu Mazli pun ada sokong lah. Saya rasa bab tu Jani boleh cerita sedikit. Dr. Mazli punya involvement. Yang ni bila pada tahun 2019 lah, bila kita membawa tuntutan kita, terutamanya dari pekerja kontrak dari sekolah kepada YB Mazli. Masa tu YB Mazli adalah Menteri Pendidikan dan juga mendapat simpati yang besar daripada YB Mazli, dan juga beliau juga masa tu ada buat ada mengambil beberapa tindakan, maksudnya mengambil isu ni serius, yang pertama. Yang kedua, memberi beberapa jaminan, iaitu yang pertama secara konsisten lah sejak dalam 2019 kita berjumpa dengan beliau pada bulan 3, bulan Mac, sehingga beliau berada dalam pentadbiran. Sehingga itu kita dapat satu komitmen yang bagus untuk segala aduan yang kita salurkan kepada mereka diambil tindakan,
Dan juga ada satu perkara yang dibagi, janji yang diberi oleh YB Mazli masa tu adalah diberitahu dia akan senarai hitamkan kontraktor-kontraktor yang ada masalah macam ni, yang tidak mengikuti undang-undang pekerjaan ni. Ini satu isu yang sangat penting lah, tapi itu tidak dapat dilaksanakan sebab memang beliau sekarang tak ada dalam pentadbiran kerajaan, tapi itu satu jaminan yang diberi oleh beliau. Dan juga beliau turut membawa isu ni ke perhatian Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, bagaimana menjadikan pekerja-pekerja kontrak ini sebagai pekerja tetap di sekolah. So dia juga bawa ke isu ni ke tahap itu, ke perbincangan. So kami rasa ada sedikit usaha lah. Ada usaha sebab dia pun rasa simpati isu ni sangat memberi masalah kepada pekerja dan juga dia mau buat sesuatu, beliau mau buat sesuatu, maka ada sedikit usaha. Tapi sekarang orang baru, menteri baru dan juga kita perlu teruskan untuk berkomunikasi lah dengan pihak pentadbiran yang baru ni dan kita kena tengok macam mana pula respon mereka. Dan kita juga mintalah tadi ada juga soalan macam sama ada ahli-ahli parlimen sertai dalam kempen ini. Kita di sini menyarankan untuk semua ahli-ahli parlimen dan juga ADUN turut serta dalam kempen ini dan bagi sokongan kepada kempen ini dan bincang isu ni di parlimen. Ini satu isu yang membawa kepada satu golongan pekerja yang sangat besar di Malaysia. Betul, kalau tak silap saya 200,000 orang pekerja akan affected oleh polisi ini, betul? Lebih daripada itu, Daniel. Lebih daripada 200,000. Jadi polisi ini akan menjadi satu polisi yang sangat bukan saja membawa kesan yang positif kepada pekerja, tapi juga adalah satu polisi yang berkemungkinan untuk menjadi sangat popular di kalangan mana-mana kerajaan. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi yang kempen JPKK kali ini, hapus sistem kontrak ini akan kemuncaknya akan diadakan pada Januari. Kami akan hantar memorandum kepada kedua-dua belah aliran kerajaan yang kita ada pada hari ini. Satu kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan satu lagi kepada Ketua Pembangkang. Saya juga ingin mengingatkan penonton ataupun pekerja-pekerja yang sedang menonton, rakan-rakan media, sesiapa yang merasakan ingin memberi sokongan kepada kempen ini untuk segera akses petition yang ada di bawah sekarang ini, dekat komen Facebook ini, untuk kami cuba kumpul tanda tangan untuk bawa ke dalam memorandum yang akan disasarkan kepada kementerian yang relevan, yang berkenaan. Saya akan buka setengah minit untuk penonton ataupun rakan media untuk naikkan ataupun bertanya apa-apa soalan lagi. Kalau tak ada, okey, saya rasa tak ada lah. Jadi saya, sebelum saya tutup sidang media hari ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi event kami yang terdekat berkenaan kempen ini adalah pada 22 November pada pukul 9 malam. Kami akan anjurkan satu lagi forum yang akan menjemput frontliner daripada Kesatuan Pekerja Swasta Hospital Kerajaan juga yang sama dengan saudara Dana Lachmi, iaitu saudari Tia Ma. Dia merupakan setiausaha agung kesatuan tersebut. Beliau juga merupakan frontliner lah semasa pandemik ini berlaku. Dan juga penyelidik bebas, penyelidik yang telah JPKK penyelidik yang telah bersama dengan JPKK dalam mengusahakan kaji selidik yang menunjukkan perbezaan di antara sistem kontrak dan sistem tetap. Dan juga ada ahli akademik Dr. Zainul. Ya. So saya harapkan sidang media hari ini dapat
memberikan penjelasan yang cukup elok kepada media dan juga rakan-rakan penonton. Sekiranya ada apa-apa soalan atau ada apa-apa masalah di tempat kerja, jangan malu, jangan segan untuk tolong kontak sistem aduan pekerja di talian 011 1076 7989. Dan juga saya juga ingin mengingatkan sekali lagi kepada penonton untuk segera sign petition kami supaya kami dapat mengumpul kekuatan solidariti daripada pekerja-pekerja untuk dibawa ke kementerian dan pihak yang berkuasa lah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin tamatkan persidangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang hadirkan diri secara online, terutamanya rakan panelis. Terima kasih semuanya. Tak lupa juga kepada Terima kasih. terima kasih semua. Tak lupa juga kepada sama-sama. Terima kasih Bang Yusni dapat hadirkan diri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pekerja yang telah menonton. Salam perjuangan. Bye-bye.